Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Temu Bual eksklusif khas di jam terakhir. Yang amat berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor di pejabat. Saya bersama dengan rakan saya Ashwat Ismail. Tan Sri, kita memang nak mengejar masa ni. Ramai orang bertunggu nak jumpa Tan Sri dan sebagainya. Jadi saya nak terus saja. Pelbagai perkara dilemparkan dan kategori terhadap apa yang berlaku, krisis Menteri Besar dan sebagainya. Tapi antara yang saya nak petik keluar adalah ada yang melihat perkara ini sebagai di mana seperti biasa, aspirasi rakyat, keutamaan untuk rakyat, urus takbir ataupun governance yang mewakili rakyat itu biasanya akan tewas dengan kehendak politik, dengan percaturan politik. Pandangan Tan Sri dalam aspek ini, kerana ada yang melihat Tan Sri sebagai mewakili pentadbiran seperti yang dimahukan rakyat. Bukan memihak kepada mana-mana pihak, tetapi memihak kepada rakyat. Saya percaya apabila saya memasuki Parti Keadilan, saya merasakan reform agenda reformasi Parti Keadilan adalah yang menyebabkan saya bersama dengan parti, iaitu di mana apabila kita dapat menguasai negeri Selangor, kita mula memperkenalkan konsep reformasi pentadbiran, iaitu ketelusan, pertanggungjawapan dan keupayaan, dan juga integriti yang kita buat. Dan ini perlu kita teruskan. Jadi saya nak mengingatkan rakan-rakan dari yang mereka yang ingin memasuki arena politik, yang ingin menjadi pemimpin, yang ingin memberi sumbangan kepada negara. Kita tidak boleh kalah dalam hal ini. Sama ada negara kita akan menjadi negara maju ataupun negara yang boleh kita jadikan tempat untuk keluarga kita turun-menurun, kita mesti memperjuangkan reformasi ini. Kasih dalam konteks itu, kerana reformasi di Selangor dengan sejarah pentadbiran Tan Sri sejak daripada penggal pertama lagi, kali pertama menjadi ABI 2008 dan sebagainya, maka ada yang mungkin melihatnya sebagai mana lagi nak diletak harapan itu, kerana kalau ini contoh urus takbir yang telus, terbuka, tetapi perlu berakhir sebelum tamat tempoh yang sepatutnya, bagaimana harapan itu nak terus? Wah, ini kita mesti memberikan satu keutamaan bahawa negeri dan negara kita sampai ke peringkat kematangan. We reach the maturity stage, yang mana kematangan apabila seorang pemimpin merasakan dia tidak mendapat keupayaan untuk melakukan reformasi, dia bersedia untuk mengundurkan diri supaya memberi peluang kepada yang akan datang berlaku. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh lari daripada usaha untuk mempertingkatkannya lagi. Jadi maknanya kalaulah kita takut tentang perkara ini, maknanya Malaysia belum sampai ke peringkat kematangan untuk memajukan visi dan kepentingan negara. Sebelum PRU 13, Tan Sri ada menyuarakan tentang satu kebimbangan Tan Sri, iaitu dalam politik satu benda yang sukar dilaksanakan, iaitu menterjemah konsep ketelusan dan kesaksamaan dengan tidak memberi kelebihan kepentingan kepada kroni maupun kawan. Ini yang Tan Sri sebutkan sebagai satu benda yang sukar, dan ia memakan diri Tan Sri dalam konteks ini. Tidak juga, dia tak memakan saya, itu sebab dia tak jadi krisis begini. Sebab krisis begini bila pertembungan antara keinginan persendirian dengan keinginan kroni, dengan pertembungan untuk mempertahankan hak dan milik rakyat berlaku, terjadi perpecahan. Berarti kedua-dua pihak mempunyai pendiriannya sendiri, dan dengan itu pendirian yang masih dipegang oleh saya tetap ada. Jadi maknanya dia tidak akan berubah. Jadi oleh sebab itu, sesiapa pun yang akan memasuki menjadi Menteri Besar akan diukur oleh rakyat sekarang dengan berasaskan pendirian-pendirian tersebut.
rakyat akan mengukurnya. Dan dia kata, adakah dia ketulusan seperti yang dibuat oleh bekas Menteri Besar yang dulu? Adalah dia buat pentanggungjawatan seperti bekas Menteri Besar dulu? Adakah Tan Sri marah? Saya tak ada. Dan saya itu sebab bila saudara datang sini dalam pejabat yang kosong ni, dan saya rasa beban saya sudah berakhir. Sebab apabila saya menerima tanggungjawab sebagai Menteri Besar, saya membuat ikrar tanggungjawab. Jadi apabila saya dilepaskan daripada jawatan ini, saya rasa I feel a sense of relief that I don't have the responsibility anymore. Aspek ideologi kita boleh bercakap tentang ketulusan, tapi Tan Sri juga sebagai seorang korporat dengan cara korporat dan sebagainya, tentu melihat pada aspek urus tadbir dan institusi. Antara perkara yang Tan Sri fokuskan adalah untuk memperkuatkan institusi dalam pentadbiran kerajaan negeri itu, kerana siapa pun yang memimpin, maka institusi itu juga boleh menjadi periksa dan imbang, check and balance dan efisien dan sebagainya. Setakat hari ini, lebih kurang setahun setengah dalam tadbiran baru kali kedua ini, bagaimana aspirasi itu Tan Sri lihat dalam pergerakan institusi-institusi kerajaan negeri? Satu daripada perkara yang jelas bahawa apabila perlembagaan kita ditubuhkan dan ditulis, mereka melihat perbezaan antara legislatif, eksekutif dan juga judiciary, yang mana itu berbeza, tetapi terdapat apa yang dipanggil the civil service, pejabat awam, yang juga agak bebas dari sepatutnya yang cara pentadbiran Westminster, yang mana the civil service dia tidak tertakluk dalam keadaan politik. Dan saya rasa saya telah dapat mengingatkan pejabat awam yang bahawa mereka kena menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab, tidak tertakluk dalam perkara-perkara politik, tetapi mesti menghayati polisi-polisi dari segi political approach yang dilakukan. Dan tadi saudara tengok berapa ramai pejabat-pejabat awam yang datang untuk memberitahu saya bahawa mereka selesa, tetapi mereka rasa mereka ingin meneruskan usaha untuk menentukan mereka menjalankan tugas kerana mereka mewakili rakyat dan menjaga amanah rakyat. Jadi ini satu kemajuan yang sangat baik. Dengan reform proses, ketulusan pentanggungjawatan, kita bukan saja dapat mengubah pemikiran politik, tetapi kita dapat mengubah pemikiran pentadbiran. Dan ini adalah satu perkara yang mesti kita teruskan. Dalam konteks itu, Tan Sri, walaupun kita berada di Shah Alam, memang banyak bangunan tinggi, syarikat besar, kilang sebagainya. Tapi Tan Sri juga sebagai anak jeram, saya juga pernah berada di Tanjung Karang. Jurang yang paling besar juga terletak di sini, di Lembah Kelang, di Selangor, di antara mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dengan mereka yang masih lagi berada di sawah, nelayan turun ke laut dan sebagainya. Dalam konteks itu, bagaimana Tan Sri melihat kemelut ini? Kerana mereka yang berada di pejabat ini perlu mewakili suara yang paling rendah. Kumpulan 40% terkebawah misalnya. Kerana himpitan mereka di tempat yang maju macam Selangor ni lagilah tinggi. Dalam arti katanya, pandangan Tan Sri dalam hal itu. Saya melihat ini satu cabaran dan satu tanggungjawab yang mesti kita selesaikan. Maknanya kalau negara ini ingin menjadi negara yang makmur, jadi perbezaan ataupun jurang perbezaan antara pendapatan yang rendah dengan pendapatan yang tinggi itu harus kita kurangkan. Kedua, tata cara kita sejak daripada tahun 80-an ialah membina satu kumpulan middle class yang mana mereka akan menstabilkan keadaan tersebut dan kemiskinan kita sangat-sangat kurangkan, tetapi jurang yang terlalu kaya dengan yang lain dapat juga kita kurangkan. Tapi daripada segi isu itu, negeri Selangor telah mencuba. Saya boleh tunjukkan keluarga saya daripada Jeram. Kita mempunyai tanah, bukanlah banyak.
katalah dalam 10 ke 15 ekar. Dulunya 10-15 ekar memberi kita pendapatan yang sangat rendah. Rendah tapi walau cukup makan tapi sangat rendah. Tetapi sekarang, kalau keupayaan kita, negara dapat melihat itu merupakan aset yang sangat besar. Di Jeram saja, kalau saudara mempunyai tanah yang 15 ekar, saudara dalam kumpulan jutawan. Tapi satu perkara yang tidak perlu kita jaga betul-betul ialah sama ada masyarakat yang kita ada itu boleh berkecimpung dalam satu keadaan yang boleh mempertahankan aset itu dan membawa pendapatan kepada mereka. Jadi reformasi kita ialah income enhancement, bukan asset enhancement. Masa kita buat dasar ekonomi baru, kita cakap pasal asset enhancement. Tapi yang sebenarnya, kalau kita bergerak kepada income enhancement, the asset will take care by itself. Jadi itu sebab strategi baru untuk rakyat di pembandaran, maknanya di bandar, maknanya Kuala Selangor dan Negeri Selangor, lebih kurang 10 tahun lagi 95% akan jadi bandar. Ia diterjemah dalam konteks Tan Sri melihat kejayaan 17 inisiatif merakyatkan ekonomi Selangor itu sendiri adalah satu kejayaan besar. Tetapi mesej Tan Sri kepada bakal pengganti Tan Sri di pejabat ini nanti yang untuk menggalas apa yang Tan Sri sifatkan sebagai cita-cita Tan Sri dan strategi untuk melaksanakan apa yang Tan Sri mahukan itu, apakah mesej tersebut kepada? Wah, dia akan kalah kalau dia tidak tidak buat. Sebab mereka sudah merasa. Semua rakyat sudah merasa. Semua rakyat sudah tahu apakah program merakyatkan ekonomi. Mereka dah tahu. Katalah pengganti saya tengok skim usia emas itu untuk orang-orang 60 tahun ke atas dan tak payahlah kita bagi lagi. Lagipun dia akan meninggal dunia juga. Boleh jadi dia akan kalah dalam hal itu. Air percuma dengan dibentuk dengan satu bentuk supaya semua rakyat dapat merasa pembangunan industri air. Kalau dia tak beri, berarti dia akan hilang 2 million household. Jadi sudah berbeza dia punya pemikiran. Jadi apa yang kita letakkan ialah satu hurdle rates yang mesti mereka lebih meningkat daripada menurun. Kalau dia menurun, dia akan kehilangan sokongan. Kalau dia meningkat, dia akan membanyakkan lagi sokongan. Jadi apa-apa pun yang dia akan buat, dia mesti berasaskan kepada meningkatkan sokongan. Dengan cara itu, program merakyatkan ekonomi Negeri Selangor akan terpaksa dibuat dengan lebih baik lagi. Saya berharap beliau akan buat dengan lebih baik dan lebih tertib, teratur, dan dengan itu kita menganjakkan Negeri Selangor ini ke satu tahap yang lebih baik lagi. Itu yang mungkin ramai melihat. Contohnya kepada isu pengstrukturan semula air dan pengurusan air, aset air di Selangor. Kerana Tan Sri mungkin tak sempat nak tengok sampai ke penghujung penyusunan semula itu. Dalam konteks itu, apabila tiada je bekalan air untuk beberapa hari di Lembah Kelang sebagainya, ia menimbulkan kerubutan besar. Bukan saja untuk orang dapat percuma, orang yang kelas pertengahan dan sebagainya pun, pihak industri juga membangkitkan keresahan itu. Dalam konteks ini, adakah itu legasi terbaik yang Tan Sri akan lihat? Atau contohnya, menyusun semula perkhidmatan asas seperti itu yang bukan saja penting untuk rakyat biasa tetapi juga untuk ekonomi negeri Selangor. Itu ada satu manifesto kita. Dalam manifesto yang menyebabkan kita menang pilihan raya ke-13 dengan lebih baik, itu manifesto kita. Tapi kita mesti terjemahkan dengan cara yang paling betul. Jadi oleh sebab itu saya rasa dengan penyusunan semula industri air yang kita buat dan beberapa program-program mempertingkatkan lagi kedapatan air mentah yang lebih banyak lagi, 3 juta million liter per day apa semua. Dengan cara itu kita mula
menentukan bahawa bukan saja Selangor boleh membuat persediaan untuk rakyatnya dari segi kemudahan air untuk tahun-tahun yang akan datang, tapi dekad-dekad yang akan datang. Jadi pada saya Negeri Selangor dan orang yang pentadbiran Negeri Selangor ini bukan hanya ditadbir untuk hanya berjumpa dengan rakyat, tetapi dia mesti have the operational answer. Maknanya dia kena tahu macam mana operasi itu dapat dipertingkatkan. Operational answer itu menunjukkan mereka-mereka yang akan jadi pemimpin mesti bukan saja boleh bercakap tetapi boleh melaksanakannya. Jadi maknanya bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. He must know not only to talk but to deliver. Itu saya minta Tan Sri pakai topi ahli politik. Kerana mungkin bila kita bincang di sini begitu, tapi bila masuk dalam perbincangan parti di kalangan ahli politik, mereka lebih melihat nilai kontrak, nilai aset berbanding dengan apa yang Tan Sri sebutkan. Kerana kita perlu fikir 50 tahun ke depan supaya generasi masa depan tidak berhadapan masalah ini. Tapi ini kalau mereka tak bersetuju dan berlaku satu perbezaan pendapat dan berlaku kecelaruan yang seperti mana yang saudara sekarang rasai, itu akan akhirnya politik tidak akan berjaya. Mereka akan merasakan mereka sendiri kena ubah, mereka sendiri kena reform. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berjaya. Jadi apa yang saya nak jelaskan, kematangan politik sekarang mesti ada. Kita tidak boleh menipu rakyat, mengadakan apa yang dikatakan dua muka. Depan rakyat kita cakap, I will fight for you. Belakang rakyat, I will fight for myself. Itu tak boleh. Adakah itu terhadap Pakatan Rakyat? Setengah boleh jadi. Itu sebab saya sendiri tak berapa setuju tentang apa pun yang kita buat, kita mesti mengutamakan rakyat. Bukan mengutamakan kita dulu, bila menang baru rakyat. Saya cakap menang dan kalah rakyat yang tentukan, bukan kita. Bagaimana Tan Sri nak melaksana agenda reformasi selepas ini tanpa parti politik? Bercakap tentang kerjaya politik. Saya dah bercakap dengan saudara ini sebagai contoh saya boleh tunjukkan. I can still explain to that. Tapi kali ini bila saya terangkan pada saya dengan penuh pengalaman yang baik dan yang tak baik. Itulah ada yang merasakan ironi Tan Sri mempertegakkan apa yang sepatutnya dalam urusan air. Tapi itu juga tidakkah Tan Sri merasakan sebab kenapa terjadinya krisis ini? Memang saya percaya bila kita bermain dalam big stake, maknanya 1 billion, 2 billion dia punya nilai perbezaan harga, sudah tentulah dia punya dipanggil political lobbying dan juga orang-orang yang dikatakan menentukan siapakah yang akan memimpin yang supaya selari dengan mereka berlaku. Saya anggap ini akan berlaku, tetapi mereka yang akan mencuba melakukan perkara ini mungkin akan berfikir panjang. Dia kata, it's not worth doing it because there are people who are not going to do it. Mungkin satu perkara yang Tan Sri masih boleh janjikan, kerana Tan Sri masih lagi dalam Dewan. Yes. Dan tentunya bukan saja isu air, tetapi rizab simpanan yang ada pada negeri Selangor. Saya dengar, saya baca dalam internet sebagainya 20. Tapi saya dah beritahu di luar dekat 3.5 bilion. Kalau boleh Tan Sri jelaskan. Ya, sekarang dia tiap-tiap bulan dia meningkat sampai 3.3 dan saya sudah strukturnya supaya reserve ini kalau nak digunakan mesti mendapat kelulusan Dewan. Jadi tidak boleh dipakai dengan tak tentu arah dan tak tentu pertimbangan. Dan saya rasa itu pun kita dah letakkan standard satu level yang mereka mesti lakukan. Dan kalau saudara kata ini perlu, dia memang perlu.
saya setuju dia memang perlu sebab dia perlu kita asaskan dan saya harap saya dapat mengasaskan satu tapak yang saya teringkat dan terpulang kepada mereka untuk meningkatkan kelebihan yang lain. Tapi Tan Sri, orang politik selalu kata kalau kita simpan banyak sangat pun itu tak efisien. Kita kena berbelanja. Nah, dan itu boleh jadi pemikiran dia tidak menjaga bahawa berbelanja ini bukan hanya dengan satu cara. Saya umpamanya satu contoh. Kita ada satu kumpulan wang, kita boleh belanjakan. Kita boleh belanja dalam bentuk operasi, kita juga belanja dalam bentuk pembangunan. Pembangunan seperti saudara kata akan menjangkau sampai 20-30 tahun kesannya. Apa yang kita buat ialah kita akan sangat menjaga berkhemah dari segi operasi supaya kita jangan membazir. Tetapi kita juga sangat kritikal dari segi pembangunan jangka panjang. Jadi reserve yang kita simpan ialah kerana kita nak membuat rumah jangka panjang. Itu sebab kita sudah dilatih. Kalau kita nak membeli rumah, walaupun sepasang suami isteri yang muda, lebih baik mereka menyimpan dulu. Bila menyimpan cukup duit yang sesuai, boleh dia beli rumah yang besar. Tan Sri, kami macam Tan Sri juga sentiasa mengejar masa ni. Pihak berkuasa tempatan, itu komponen yang begitu penting di negeri maju seperti Selangor. Bagaimana pandangan Tan Sri puas hati terhadap apa yang diuruskan sekarang? Tidak berapa. Tapi walau bagaimanapun kita kena perbetulkan. Antara jawapannya ialah kita cuba membetulkan masalah pelupusan sampah apa semua sudah mula bergerak dengan atau kita tahu masalahnya, kita sudah tahu caranya. Tapi satu perkara yang penting, kita mesti menyelesaikan masalah pihak berkuasa tempatan dengan milih kepimpinan. Kepimpinan maknanya Lord Mayor ataupun Datuk Bandar mestilah orang yang paling tercekap yang boleh kita dapat di dalam pemilihan mereka. Kita mesti pilih mereka daripada kumpulan profesional yang mempunyai keupayaan dan kebolehan. Kita mesti sanggup membayar dengan bayaran yang lebih supaya mereka bertenaga dan cuba kita perhatikan juga di London sehingga kan dia sanggup memilih orang yang betul-betul nampaknya crazy tapi dia bagus. Ada rekod profesional. Rekod profesional dan dia boleh lakukan itu. Tapi we must think out of the box now. Kita tidak boleh mengharapkan satu proses hanya pentadbiran. Tapi local government, we need... Baik, Tan Sri, soalan saya. Bercakap mengenai masa depan serta kerjaya politik Tan Sri, apa yang berlaku terhadap Tan Sri dan negeri Selangor. Orang muda macam saya melihat, Pakatan Rakyat, kita meletakkan harapan sebagai alternatif terbaik. Tetapi apa yang berlaku kepada Tan Sri, sebaliknya, persepsi itu timbul dan memperlihatkan seakan Pakatan Rakyat bukanlah satu alternatif terbaik sebenarnya. Apa pendapat Tan Sri? Tidak. Kita saudara mesti mengambil ini sebagai satu cabaran serupa juga macam saya mengambil dulu sebagai reformasi ketulusan. This is the good time to enter Pakatan Rakyat atau to reform them. And you have to walaupun saudara bila masuk tu you will never get a red carpet treatment. But that is a challenge of revolution. Maknanya Pakatan Rakyat memerlukan pemimpin yang baru. Yang berpolitik. Bukan cara lama. Then you are there. That means you go there. Of course, there must be failures. There must be casualties. But casualty is part of life. Even entrepreneurs. You have 3 chance, second chance, third chance. But bila dia berjaya, dia lupa yang dia dah kali yang keempat dia tak berjaya. So this is what it's all about. And it gives new challenges, bukan new setbacks. It creates new challenges.
Tapi untuk memberi inspirasi itu Tan Sri, peranan role model ataupun idola, dan Tan Sri sama ada Tan Sri suka atau tidak sudah pun menjadi dengan profil yang ada dan pentadbiran yang Tan Sri lakukan. Jadi kalau Tan Sri boleh kongsikan sedikit rahsia masa depan Tan Sri ni, nak masuk parti ke, nak masuk parti lain ke, nak tubuh parti lain, ada yang sebut Tan Sri nak jadi ketua pegawai eksekutif MAS dan sebagainya. Kalau Tan Sri boleh kongsikan. Tapi saya sangat bersyukurlah. Saya bila saya ke kedai, ke pasar apa, orang masih bersalam dengan saya bukan kerana apa, kerana kenal dan mesra. Jadi saya akan teruskan usaha tersebut. Kedua, saya anggap pengalaman saya dalam politik ni sudah cukuplah. Maknanya saya oleh kerana politik ni bukan hanya mentadbir, bukan hanya untuk, tetapi politik ini pun cara berkawan, berkongsi apa semua. Oleh kerana dalam saya sudah melebihi 40 tahun dalam usaha ini, saya rasa ini kita mesti beri peluang kepada the younger generation, the new generation to get into it, to dirty their hands, to roll up their sleeves. But saya, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin memberi sumbangan dalam bentuk pemikiran, ilmiah, ilmu, dan juga berbincang supaya mereka boleh belajar daripada pengalaman baik ke tak baik, betul ke tak betul yang saya lakukan, dan memberi mereka satu asas yang lebih baru. They don't need to reinvent the wheel, but they can start the movement. That saya rasa cukuplah. Saya pun bersyukur kepada Allah dan SWT kerana saya tak sangka jadi Menteri Besar. Saya dah sudah jadi Menteri Besar. Saya tak sangka saya boleh berjaya menyelesaikan banyak masalah. Saya lakukan, dan saya rasa saya juga mesti diberi peluang untuk bersama-sama dengan cucu saya supaya dia jadi part of my life in the future. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Itu tadi temu buat eksklusif bersama Menteri Besar Selangor ke-14. Siapa yang akan menjadi Menteri Besar Selangor ke-15, terus ikuti Astro Awani. Sekian, jumpa lagi. Thank you so much, Menteri.